السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dihormati saudara pengurusi majelis, yang berhormat saudara Salahuddin Ayub, Ketua Pemuda, Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar Cik, pengurusi jawatan kuasa bertindak, Al-Fadhil Ustaz Idris Ahmad, Timbalan Ketua Pemuda, Saudara Azman Safawi, Ketua Pemuda, Mazlan Aliman Naib Ketua Pemuda PAS Pusat, yang berhormat Wahid Lut, seluruh pimpinan PAS di peringkat perhubungan negeri, pimpinan Dewan Pemuda PAS Pusat, pimpinan Dewan Pemuda PAS Negeri, seluruh ahli jawatan kuasa bertindak, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dihormati sekalian. Pada malam ini saya berlainan pendapat dengan rakan-rakan saya tadi. Daripada mula sampai habis mereka kata Barisan Nasional tak baik. Mereka kata Barisan Nasional jahat. Barisan Nasional jahat atau tidak? Baik. Kebaikan yang paling hebat sekali akan dilakukan oleh Barisan Nasional, yaitu akan menghadiahkan kondom percuma dan suntikkan dadah percuma mulai bulan depan. Wahai penagih dadah, selamat menerima kondom percuma. Dan yang tak penagih dadah lagi, kalau nak kondom percuma, sila penagih dadah. Itulah kerajaan hadari Paklah Badawi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Walaupun kerajaan British yang jahat datang menjajah Melaya, mengambil tanah-tanah yang istimewa, tanah kelas 1, dijadikan estate-estate, tanah kelas 2, dulunya dianugerahkan kepada Sultan. Tanah kelas 3, dibuka perumahan dan penempatan. Tanah kelas 4, itulah tempat orang-orang Melayu dan pribumi tinggal. Mereka membuka ladang sebesar-besarnya, terutama di Perak, Johor, Selangor, Kedah, dan di negeri-negeri sebelah pantai barat. Mereka memiliki tanah ladang yang luas, sehinggalah bangunnya para pejuang kemerdekaan, menuntut kemerdekaan dan menghalau British. Pengorbanan yang dilalui oleh ibu bapa kita dahulu, akhirnya Melaya merdeka pada tahun 57. British yang datang tidak diundang, menjajah secara paksa, yang menguasai tanah begitu luas. Mereka ambil tanah itu semasa British memerintah, mengikut undang-undang penjajah. Manusia yang bertamadun menghormati pemerintah walaupun ianya pemerintah penjajah. Apabila Melaya mencapai kemerdekaan, kerajaan baru Melaya tidak merampas tanah-tanah yang dipunyai oleh orang asing khasnya British. Sama ada estate
ataupun tanah-tanah ladang. Tanah itu milik mereka walau mereka ambil di zaman penjajah. Usaha untuk mendapatkan tanah itu semula melalui perundingan dan pembelian. Sehinggalah estate-estate itu di zaman Allahyarham Tun Abdul Razak dibuat satu gerakan di mana Gatri dan syarikat-syarikat lain, Pernas dan sebagainya, membeli estate-estate British tersebut dan menjadi hak milik rakyat Malaysia. Inilah cara pemerintahan yang berlaku di atas muka bumi ini. Walaupun tanah yang diambil oleh British itu di zaman penjajah, yang mereka datang tanpa diundang, datang memerintah secara paksa. Kerajaan Melaya yang memerintah selepas merdeka tidak merampas tanah-tanah itu. Kerana British yang jahat itu datang mengambil tanah melalui undang-undang kerajaan British yang memerintah Melaya pada waktu itu. Hadirin sekalian, inilah norma dan nilai bila berlaku satu perubahan pemerintahan, yaitu hak-hak kerajaan yang terdahulu dihormati, walaupun ianya kerajaan penjajah. Perkara ini berlaku walaupun bertukar ganti pemerintahan di Kelantan. Apa yang dibuat oleh kerajaan PAS sebelum itu dihormati oleh kerajaan Barisan Nasional yang memerintah pada tahun 78 menguasai Kelantan. Memanglah ada perkara-perkara diskriminasi. Misalnya pembangunan dianaktirikan kepada penyokong-penyokong parti lawan, pembangkang PAS. Beasiswa dianaktirikan kepada pembangkang. Projek-projek pembangunan di kampung-kampung pembangkang dianaktirikan atau dikemudiankan. Guru-guru pegawai-pegawai kerajaan yang menyokong pembangkang ditukar 24 jam serta-merta. Ataupun kalau ada hujah yang kuat mereka memecat. Tok-tok pengulu dipecat dan imam diganti dan dipecat sebagainya. Berlaku di Kelantan. Apabila berlaku pertukaran pemerintah daripada PAS kepada Barisan Nasional. Kita anggap itu adalah tindakan-tindakan yang sudah keterlaluan. Tidak meliput perlembagaan dan undang-undang. Walaupun begitu, perkara itu boleh lagi ditolak ansur. Hadirin sekalian, begitulah juga bila kerajaan Terengganu berubah kepada pemerintahan PAS pada tahun 99. Apa yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional sebelum itu di atas nama kerajaan, kalau hendak dipindah, mesti dibawa ke Dewan Undangan Negeri melalui pindaan rang undang-undang di peringkat Dewan Undangan Negeri. Barulah dirubah undang-undang itu dan peruntukan itu. Tetapi hak-hak yang telah diberi oleh kerajaan BN sebelum itu kepada rakyat, walaupun berlaku secara tidak adil, kerajaan yang baru kena menghormatinya. Inilah cara manusia yang bertamadun memerintah. Tetapi di abad ini muncul seorang jakun bodoh bin Pangang Idris Jusoh. Bodoh Pangang Bahlul binti tak cerdik. Tidak menghormati nilai dan norma undang-undang dan perundangan. Tidak mengetahui sejarah mengambil alih kuasa. Biadab dan kurang ajar dengan rakyat. Bersikap takbur dan angkuh. Memerintah negeri ini. Hasil daripada tipu helah dan putar belit. Sekongkol BN dan SPR merampas negeri Terengganu secara biadab dalam pilihan yang lalu. Melahirkan pemimpin yang biadab dan kurang ajar. Hadirin sekalian, apa nak kata huduh-huduh macam mana pun, mereka yang mengambil alih pemerintahan tahun 99, tahun 99 adalah mereka yang membentuk kerajaan. Mereka yang membentuk kerajaan secara sah di sudut undang-undang
diterima menghadap dan mengangkat sumpah barisan ekskona di depan Sultan Negeri Terengganu. Mereka bersidang dan meluluskan rang undang-undang di Negeri Terengganu setelah dibahas melalui hujah-hujah, melalui sidang Dewan Undangan Negeri. Artinya mereka adalah kerajaan yang sah. Melalui kerajaan yang sah inilah mereka berikhtiar bagaimana untuk membantu rakyat Terengganu yang kedua terkaya di Malaysia selepas wilayah persekutuan, tetapi kedua termiskin di Malaysia. Sedar atau tidak tuan-tuan, yang kedua termiskin di Malaysia? Sedar atau tidak? Hadirin sekalian, melalui perbincangan, sama ada golongan profesional pensyarah universiti, pakar-pakar ekonomi memberi pandangan, akhirnya diterima pakai oleh barisan kepimpinan BA di Negeri Terengganu. Salah satu cara untuk menaikkan ekonomi rakyat ialah supaya rakyat ini memiliki tanah dan memiliki rumah. Bila mereka ada tanah, mereka ada rumah, disitulah mereka dapat menggerakkan keluarga mereka untuk merencanakan ekonomi mereka pada masa hadapan. Inilah pandangan yang diberi oleh intelektual kita yang menuntut dalam bidang ekonomi. Sama ada yang menuntut di Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan atau universiti di peringkat antarabangsa. Memberi pandangan-pandangan, yaitu rakyat yang memiliki tanah dan rumah akan terbebas daripada kemiskinan melampau ataupun hardcore poor. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, maka melalui jendera kerajaan yang dimiliki oleh kerajaan Terengganu di bawah pimpinan PAS, mereka menggerakkan supaya rakyat secepat mungkin diberi tanah. Sebanyak mungkin yang mereka dapat lakukan. Tak cukup dengan kemampuan kerajaan negeri di bawah juru ukur swasta untuk mempercepatkan pembahagian tanah kepada rakyat negeri Terengganu. Kami yang duduk dalam mesyuarat PAS Pusat, Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, setiap kali mesyuarat mendengar taklimat daripada pemimpin dari Terengganu di atas usaha-usaha mereka untuk membantu rakyat. Setiap kali mesyuarat, kami akan bertanya, setelah kamu merentah, apa kamu buat untuk membantu rakyat Terengganu? Maka Ustaz Abu Bakar Cik yang duduk dalam Jawatan Kuasa Agung kena menjawab. Datuk Mustafa Ali yang duduk dalam Jawatan Kuasa Agung naik Presiden kena jawab. Presiden PAS yang juga menjadi Menteri Besar kena jawab bila ditanya oleh kami di peringkat mesyuarat PAS di peringkat pusat, yaitu program-program untuk membantu rakyat miskin di Terengganu ini. Hadirin sekalian, mereka memberi penerangan setiap kali mesyuarat agenda-agenda yang mereka lakukan untuk membantu rakyat miskin. Di antaranya penghapusan cukai pintu, penghapusan tol, memberi kenaikan bantuan kepada Bilal dan sebagainya, memberi bantuan kepada orang-orang miskin melalui projek kebaikan masyarakat, dan seterusnya. Yang paling hebat ialah memberi tanah kepada mereka yang tidak bertanah ataupun mereka yang telah ada tanah tapi nak mengusahakan tanah itu dan tidak ada rumah kediaman, maka diberikan kepada mereka. Penerangan yang diberi itu kami amat berpuas hati. Dan ianya cepat dilakukan. Sehingga menjelang pilihan lepas, lebih 50,000 telah dianugerahkan tanah-tanah ini. Kami tanya, adakah akan berhenti setakat 50,000 itu? Tidak. Mereka kata kalau terus diberi mandat oleh rakyat, mereka akan proses permohonan itu sehingga semuanya selesai. Sehingga semua rakyat Terengganu insya-Allah dapat miliki tanah yang kecil paling kurang dan rumah yang serba sederhana paling kurang. Inilah hasrat kerajaan negeri Terengganu. Dan kami menyokong hasrat ini. Hadirin sekalian, apa yang berlaku pilihan raya tahun 2004 dengan penipuan, persempadanan media dan sebagainya, berlakulah perubahan di negeri Terengganu ini. Barisan Nasional dapat merampas negeri Terengganu. Tak apalah mereka mengambil alih pentadbiran negeri Terengganu. Mereka buatlah program-program mereka. Lancarkanlah pembangunan yang disebut oleh Idris Jusoh. Rakyat Terengganu akan dapat lihat pembangunan di Terengganu. Iaitu tak dapat dilihat di mata dan tak dapat dengar di telinga. Si Bangang ini bersabda demikian.
Rakyat menunggu-nunggu apakah dia yang tak pernah dilihat di mata, tak pernah dengar di telinga. Rupa-rupanya hadirin sekalian, memang betul-betul berlaku. Rakyat Terengganu, rakyat Malaysia jarang dengar, tak pernah dengar berita ini. Sekarang didengar. Dan tuan-tuan tadi melihat dengan mata yang tak pernah tuan-tuan lihat selama ini. Iaitulah hadirin sekalian, tanah yang dianugerahkan oleh sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Sebuah kerajaan legal di sudut undang-undang. Bukan penjajah. Parti yang didokong oleh anak Terengganu, rakyat Malaysia, menyokong parti ini, memerintah Malaysia, memerintah Terengganu, bukan Malaysia. Kemudian membentuk kerajaan, menjalankan program-program ala kadar yang mereka mampu untuk memberi kebahagiaan kepada rakyat mengikut kemampuan negeri Terengganu. Ini anugerahkan tanah kepada rakyat mengikut syarat-syarat tertentu, diberi kepada rakyat. Tiba-tiba bila lain pemerintah naik, hadirin sekalian, dia hapuskan, dia rampas apa yang diberi oleh kerajaan yang terdahulu. Ini jahat atau tidak? Pelik atau tidak? Inilah makhluk yang paling cakun di atas muka bumi Allah ini. Manusia bernama Idris Yusof. Kenapalah kamu dilahirkan di negeri Terengganu ini? Hadirin sekalian, saya tak kisah jikalau orang-orang itu yang mendapat tanah itu mereka dapat secara ceroboh. Mereka ceroboh kawasan hutan. Mereka menebas dan mendirikan rumah. Maka datang kerajaan bertindak. Itu memang hak pemerintah. Memang pemerintah boleh lakukan. Walaupun begitu, hadirin sekalian, ada kerajaan seperti di Kelantan. Walaupun mereka troka secara haram. Tapi bila ada syarikat dapat tanah itu untuk buat satu projek, maka kerajaan Kelantan memberi pampasan kepada mereka yang telah bertanam cucuk di situ. Kurang-kurangnya harga pokok-pokok mereka dihargai. Ini diberi oleh kerajaan yang sah kepada rakyat yang miskin terutama sekali. Datang kerajaan baru, hadirin sekalian, ia musnahkan dan rampas tanah-tanah itu. Zalim atau tidak? Idris Yusof telah membuat satu mukaddimah yang paling buruk. Satu mukaddimah pemerintahan yang tak berlaku dalam sejarah teori pemerintahan di atas muka bumi ini. Hadirin sekalian, kalaulah ini berlaku, bila PAS dapat memerintah balik pada tahun 2007 atau 2008 yang akan datang, adakah kita akan rampas segala bentuk yang kerajaan BN beri kepada rakyat sekarang? Nak rampas atau tidak? Jangan. Kalau saya masih ada di peringkat pimpinan PAS, saya akan melarang, saya tidak izinkan kalau kita memerintah semula pada tahun 2008, jangan kita rampas segala apa yang telah diberi oleh kerajaan BN kepada rakyat Terengganu sekarang. Setuju atau tidak? Ini cara orang bertamadun memerintah. Kalau kita nak buat, kita panggil pakar-pakar. Kita bincang. Kita cari jalan bagaimana untuk memajukan Terengganu, rakyat Terengganu. Bukan merampas hak-hak yang diberi oleh kerajaan BN kepada rakyat sekarang ini. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala kita memerintah Malaysia pada hari akan datang. Adakah kita akan rampas segala bentuk yang BN beri, kerajaan BN beri kepada rakyat Malaysia sekarang? Kita akan rampas atau tidak? Yang telah baik kita akan teruskan, yang silap kita akan baiki. Inilah hadirin sekalian cara orang bertamadun memerintah di atas muka bumi ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Tun Ghaffar Baba berucap di Tanah Merah, Kelantan. Beliau mengatakan bahawa UMNO gajah besar yang berkaki plastik. Bila-bila masa gajah yang barat badannya ini akan memecahkan kaki gajah itu. Ramai pemimpin-pemimpin UMNO tidak mati di dalam UMNO. Tengku Rahman mati di luar UMNO. Tun Hussein On mati di luar UMNO. On Jaafar, Datuk On mati di luar UMNO. InsyaAllah Ghaffar Baba akan mati di luar UMNO.
Barangkali tidak lama lagi akan bersama saya di satu pentas, insyaAllah. Kenapa pemimpin-pemimpin veteran UMNO ini melihat pemimpin-pemimpin UMNO seperti Idris Jusso dan rakan-rakannya? Betul atau tidak? Zaman mereka berempas pulas memberi tanah kepada rakyat. Projek program luar bandar, projek Felda, projek Risda dan sebagainya. Berempas pulas memberi tanah kepada rakyat. Zaman anak-anak muda ini mengambil alih. Mereka merampas tanah daripada rakyat. Inilah golongan veteran UMNO tidak puas hati dan mereka sentiasa menghulurkan tangan perpaduan dengan kita sekarang ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Kita melihat hadirin sekalian. Rampasan tanah ini yang berlaku dengan begitu zalim. Siapa dapat melihat menahan air mata bekas tentera. Yang gaji mereka kita tahu bukan bekas tentera, masih tentera. Yang gaji mereka hanya ala kadar untuk hidup. Pulang ke rumah tengok rumahnya telah menyembam bumi. Ingatkan angkara tsunami. Rupanya BN yang menzalimi. Itu sebahagian dari sajak yang Muhammad Wahid Nur. Hadirin sekalian. Tuan-tuan di sini jangan menganggap tuan-tuan keseorangan. Sekarang CD itu disebarkan di seluruh negara. Semalam di Kedah, di kawasan Parlimen Kuala Kedah sahaja. Ditayangkan di 6 tempat CD itu. Sambutan yang dahsyat daripada orang ramai. Termasuk kaum-kaum ibu UMNO. Datang melihat CD itu pulang dengan menangis. Yes, celaka Menteri Besar Terengganu. Bila mereka melihat tuan-tuan sekalian bagaimana rumah tersembam bumi. Hadirin sekalian, saudaraku, prajurit tanah air, penjaga keamanan polis di Raja Malaysia, jadikanlah diri kamu penjaga keamanan, bukan untuk menjaga pemerintah yang zalim. Setuju atau tidak? Sudahlah. Polis dibelasah dalam laporan Suruhanjaya di Raja. Bagaimana mereka dituduh tidak menghormati hak asasi manusia. Mereka hadirin sekalian dituduh rasuah dengan begitu hebat. Hadirin sekalian, sekarang mereka diperalatkan pula oleh Idris Jusso untuk menghadapi rakyat Terengganu. Saya menyeru sekali lagi pasukan keselamatan. Saya yakin mereka akan bersifat profesional seperti yang dikehendaki dalam laporan Suruhanjaya terhadap polis. Yaitu mereka akan bertindak sebagai pasukan keselamatan. Bukan pasukan yang akan menjaga UMNO dan Barisan Nasional. Jadilah pasukan polis seperti negara-negara yang bertamadun. Negara-negara Eropah dan negara-negara lain kita lihat pasukan polis menjaga keamanan. Apabila berlaku himpunan di London dan di mana-mana, mereka menjaga rakyat. Karena rakyat itu adalah rakyat pembayar cukai. Anutan parti adalah dijamin dalam perlembagaan. Saya yakin di bawah pimpinan Ketua Polis Negara sekarang dan Ketua Polis Terengganu sekarang ini, mereka akan bersifat demikian, yaitu menjaga keamanan, bukan menjaga Idris Jusso dan menjaga Barisan Nasional. Setuju atau tidak? Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. 10 tahun dulu kita dikejutkan. Apabila sebuah masjid yang berumur lebih 700 tahun diroboh dengan begitu zalim oleh pelampau-pelampau Hindu. Kononnya mereka mengatakan di tapak masjid itu lahirnya seorang Tuhan mereka di Ayodhya, India. Maka kebetulan lahir di tapak masjid itu. Maka pelampau Hindu itu yang disokong oleh parti BJP menggerakkan pelampau Hindu dan akhirnya merobohkan masjid itu. Disiarkan oleh berita-berita utama BBC, CNN. Rakyat seluruh dunia dapat melihat
pelampau Hindu meroboh masjid. Lebih 2.000 umat Islam terbunuh. Dan beberapa ratus orang Hindu terbunuh dalam pergaduhan di India selepas robohnya masjid itu. Termasuk bintang filem yang terkenal dengan lakonan ganas Sanjay Dutt. Beliau juga menghormati agama ibunya. Ibunya seorang Islam, Narjis. Apabila dia melihat agama ibunya, walaupun dia tidak lagi mengaku agama Islam, tapi dia melihat rumah ibadat ibunya diceroboh, dia bertindak mengamuk sehingga dia dituduh meletupkan pusat dagangan bursa saham Bombay dan dia dipenjarakan selepas itu. Sanjay Dutt, bintang terkenal ini, maknya Islam, Narjis. Kalau orang yang tak beragama menghormati agama ibunya, yaitu apabila Masjid Babri diruntuh, kita beragama Islam yang berulang alik ke masjid setiap minggu dan setiap hari. Hadirin sekalian, bila masjid diroboh, adakah kita tidak terasa apa-apa? Hadirin sekalian, Masjid Babri diroboh begitu menyayat hati. Kerana dipercayai seorang datuk nenek moyang Hindu lahir di situ yang menjadi tokoh mereka sekarang ini. Itu di India. Sekarang kita nak tanya masjid di kampung Bujal. Adakah di tapak masjid itu roh datuk nenek Idris Yusuf lahir di situ? Sebab kalau Masjid Babri, orang Hindu yakin di antara Tuhan mereka yang bernama Krishna lahir di situ. Maka wajib bagi mereka merobohkan masjid itu, digantikan dengan kuil Hindu. Kerana tapak masjid itu dikatakan Tuhan mereka beranak di situ. Sekarang di kampung Bujal, di tapak masjid itu, adakah roh datuk nenek moyang Idris Yusuf lahir di situ? Kalau tidak lahir di situ, kenapa kamu arahkan pihak tertentu pergi robohkan masjid itu? Jahat atau tidak? Berdalihlah kamu dengan markas PAR, berdalihlah kamu dengan surau. Tapi ia masjid ini tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam abad ini, inilah adegan kedua pencerobohan masjid. Secara besar-besaran dan nyata. Satu, pencerobohan Masjid Babri. Yang kedua, pencerobohan dan merobohkan masjid di Kemaman, di negeri tuan-tuan ini. Kita tidak tahu, hadirin sekalian, seperti saudara Salahuddin sebut tadi, bagaimana di Aceh berlaku tsunami yang begitu hebat. Banyak masjid-masjid yang selamat. Bila berlaku gerak gempa di Sabah, orang-orang bukan Islam lari lentang pukang masuk ke masjid. Termasuk orang-orang Cina yang pakai seluar pendek, amoy yang tak sempat pakai baju. Dengan seluar pendek dan singlet mereka lari ke dalam masjid. Kenapa? Mereka lihat melalui kacamata televisyen di Sri Lanka, tempat lain musnah, beberapa masjid selamat. Di Aceh, tempat lain musnah, beberapa masjid selamat. Mereka kata, ini masjid tempat banyak Allah. Bila ada apa-apa payah, lali masuk masjid itu. Orang bukan Islam, hadirin sekalian, sudah mula yakin terhadap masjid dan kagungan masjid. Tiba-tiba orang yang mengaku Islam di Terengganu memerintahkan untuk merobohkan masjid. Jahat atau tidak? Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Ingat hadirin sekalian. Bukan siapa nak menolong kita. Kita golongan mustadhafin. Golongan yang tertindas di atas muka bumi ini. Nabi Musa alaihissalam bila dihalau oleh Fir'aun. Dengan bala tentera Fir'aun yang pada waktu itu dianggarkan 1 juta. Nabi Musa golongan lemah, golongan mustadhafin. Mereka berdoa kepada Allah. Allah menjawab doa mereka dengan memberi satu perangsang. Wa naj'alahum a'immah
wa naj'alahum warithin. Dan kami akan jadikan mereka sebagai pemimpin, yaitu golongan mustad'afin, dan akan menjadikan mereka sebagai pewaris pemerintahan di atas muka bumi ini. Kita golongan mustad'afin, ahli UMNO dan ahli PAS, orang UMNO dan orang PAS, kita adalah golongan mustad'afin. Bukan siapa nak membela kita, bukan siapa nak melihat kita. Yang nak membela kita ialah kita sendiri. Bagi pemimpin mustakbirin, mereka boleh datang dan boleh pergi. Tetapi golongan mustad'afin inilah dijanjikan oleh Allah akan diberi waris untuk memerintah di atas muka bumi ini. Kita golongan tertindas, kita golongan lemah. Oleh itu hadirin sekalian, kitalah dijanjikan oleh Allah. Kalau kita sedar, golongan mustad'afin sedar, kita bangun, kita membela hak kita, maka kita akan diberi untuk memerintah di atas muka bumi ini, khasnya di negeri Terengganu ini. Hadirin sekalian, jangan kita anggap ahli-ahli UMNO kaya raya. Jangan kita anggap ahli-ahli PAS semuanya miskin. Semua kita ini adalah golongan mustad'afin, dikuasai oleh puak-puak mustakbirin, sombong di atas muka bumi ini. Golongan mustad'afin ini mesti bersatu untuk menuntut hak-hak mereka. Sekarang misalnya bila berlaku kenaikan harga minyak dan kenaikan harga barang, semua kita rasa derita. Betul atau tidak? Adakah ahli-ahli UMNO tak rasa derita? Adakah ahli-ahli PAS gembira? Hadirin sekalian, bila kena cukai pintu, ahli UMNO, ahli PAS, semuanya rasa derita. Kita golongan mustad'afin, kita golongan tertindas. Oleh itu kita kena membela hak-hak kita. Hak kita diberi peluang 4 tahun sekali melalui proses pilihan raya. Saya menyeru para pemuda khasnya di Terengganu, bila akan datang, masuklah secara anak jantan. Setuju atau tidak? Kalau ada penghuni hantu dibawa daripada luar, sekat di Kemaman, pukul, bantai di Kemaman lagi. Setuju atau tidak? Kita jangan izinkan SPR menipu lagi. Sudah diarahkan oleh Presiden PAS, Tuan Guru Haji Muradi Awang. Kita masuk pilihan akan datang, masuk sebagai seorang lelaki. Saya tak mau lihat seorang pun pakai kain batik pada pilihan raya yang akan datang. Kita masuk dengan penuh persediaan. Kita nampak penipuan tuan-tuan sekalian. Kita goyang tempat mengundi itu. Setuju atau tidak? Jangan kita biarkan proses demokrasi dilacurkan oleh para pemerintah. Golongan yang tertindas ini, belalah kedudukan saudara semua. Dan insyaAllah besok secara aman kita berkumpul. InsyaAllah pasukan keselamatan akan menjaga keselamatan. InsyaAllah takkan ada apa-apa yang perkara yang tidak diingini. Kerana kita sudah berhimpun berkali-kali di Kuala Lumpur, di depan kedutaan. Di sana berlaku secara aman dan tentram. Hadirilah beramai-ramai, semua yang hadir ini akan hadir besok pagi. Setuju atau tidak? Kami orang luar hanya bersimpati. Bruno Mensa daripada Sweden datang berbatu-batu membantu rakyat Penan di Sarawak. Kami rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Islam, warga negara amat simpati dengan tuan-tuan, bersama dengan tuan-tuan pada besok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.